Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, hari itu saya sudah pun menerangkan mengenai apa itu IPO, cara-cara nak beli, cara-cara untuk meningkatkan peluang untuk dapat dan sebagainya. So, kalau dah dapat, apa nak buat? Okay, right. Benda-benda itulah. Okay, of course, disclaimer, whatever it is, setiap pelabur berhak untuk membuat pertimbangan sendiri apakah pelaburan yang terbaik untuk dia. Tetapi untuk IPO ni, basically lah kita dah nampak ada 3 kaedah terbaik untuk orang kata apa, melakukan pelaburan dengan IPO. First adalah sell at first day opening, ataupun yelah hari listing tu buka-buka je terus jual, ataupun hold sampai petang. Yang kedua, hold sampai petang baru jual masa closing, ataupun hold je sampai ikutlah yang dirasakan wajar. Okay, for those yang betul-betul baru, betul-betul tidak mempunyai pengalaman ataupun knowledge tentang stock trading, tak tahu sangat mengenai analisa saham, memang kita sarankan untuk pilih yang pertama, sell at first day opening. And those yang mungkin sikit ada knowledge tentang macam mana nak baca suhu kita punya market ni, bursa kita ni, and then tahu tengok price, volume punya movement dan sebagainya, bolehlah cuba untuk yang nombor 2 ni, first day closing. Sell at first day closing. Tapi those yang betul-betul ada, memang dah experience analyst, ataupun memang ada knowledge tentang macam mana nak membuat value investment, Warren Buffett punya style ni, nak mencari intrinsic value sesuatu saham tu, then dia boleh untuk pilih nombor 3 untuk hold. Apa tu intrinsic value? Sebenarnya kaedah, macam-macam kaedah ada untuk orang kata apa, nak menilai sesuatu saham tu berapa nilai sebenar. Contoh macam kita dah kalau kita contohnya seorang yang sangat minat tentang let's say headphone lah, paling simple lah, kita ambil headphone. Minat dari segi audio ni sangat mendalam. So kita tahu bila ada satu-satu model tu nak keluar di pasaran dan dia dijual pada satu harga, dan kita tahu harga itu adalah harga berdasarkan knowledge kita sendiri, kita tahu ni mesti harga promosi ni, lepas 2-3 bulan mesti akan back to normal price. So memang orang kata apa, kalau kita dah semahir itu dalam pasaran saham, okay, tu pengertian lah orang kata apa, contoh macam mana kita tahu sesuatu nilai yang barang kita dah mahir. So kalau those yang memang mahir nak tengok nilai sesuatu syarikat tu, bolehlah yang nombor 3 ni. Sebab kita boleh tengok contoh, okay, kita masuk iSaham, and then kita scroll ke bawah, kita pergi ke IPO analysis. So kita scroll. Okay, kat bawah ni kita boleh tengok contoh macam tahun ni punya, tahun ni start daripada HPP ni sampai ke atas. Tahun ni sampai sekarang semua open, semua positif, semua positif alhamdulillah. Orang kata apa, tak ada yang negatif, tak ada yang break-even lagi, semua positif. Cumanya berbeza-bezalah, ada yang 20% saja, ada yang 7% paling rendah, ada yang ni masa open, ada yang opening saja 100%, ada yang opening saja 245%. Tu contoh kalau orang kata apa, jual terus masa opening. And then kalau hold, siapa yang nak hold kan, ni of course lah tahun ni terlalu pendek lah masa, tapi kita boleh tengok lah contoh kalau hold sampai sekarang, ada yang daripada 165% dah tinggal 170%, ada yang daripada untung sekarang dah rugi, ada yang orang kata apa, makin tinggi pun. Kalau tengok yang bawah-bawah ni contoh macam Mr. DIY yang kecoh lah tahun lepas yang famous sangat Mr. DIY ni, masa opening 0% je, tapi kalau hold sampai sekarang dah lebih daripada 120%. In fact ada masa tu 2-3 bulan lepas, in fact dah cecah 300% pun sekarang dah turun balik sikit. So itulah dia, kalau kata nak hold tu kena pandai baca orang kata apa, nilai sebuah saham. Contoh those yang contoh ni macam Greatech ni dia listing tahun 2019,
2019. So kat sini adalah Greatech. Ada tak Greatech? Greatech. Tengok Greatech, kalau jual masa opening tu untung 4.92% sahaja. Tapi kalau hold sekarang keuntungan 1801%. Tinggi tak tinggi? Kita tengok UWC. UWC kalau jual masa opening dapat keuntungan 34.15% sahaja. Tapi kalau hold sampai sekarang, keuntungan adalah 1857%. Tertakluk kepada penilaian dan juga analisa masing-masing nak hold atau nak jual. Tapi for those yang betul-betul tak ada knowledge ke apa, jual je lah masa open. So okay, kita tengok balik kita punya slide dah dekat mana. Okay, so kalau kita nak jual, pastikan kita berjaya jual hari listing tu. Saya nak ajar macam mana nak potong queue dalam jual beli saham. So untuk nak tahu apa tu potong queue ni, saya terangkan sikit asas tentang pergerakan harga saham dan juga market depth. Okay, saham ni bergerak, pergerakan saham ni dia bullish ke dia bearish ke apa semua tu sebenarnya atas kepada konsep ni je, supply and demand. Yang demand ni buyer lah. Buyer ni orang kata apa, dia sentiasa nak beli sebanyak yang mungkin pada harga yang makin rendah. Seller pula dia nak jual sebanyak yang mungkin pada harga yang makin tinggi. So kedua-dua ni orang kata apa, dia akan bertemu di tengah-tengah yang kita panggil sebagai market clearing price. Market clearing price yang ni lah yang kalau nampak kat sini ni, contoh kat sini ni, ni kita panggil market depth, market depth yang kat bawah ni. So ni contoh counter AJI. So yang kat atas sekali ni, tier yang paling atas ni, yang harga 20 dan 20.02 sen ni, ini kita panggil harga best sell dan juga harga best buy. Inilah dia, best sell, best buy ni lah yang ni, iaitu orang kata apa, harga terendah untuk buyer beli dan paling tinggi oleh seller, dan juga harga tertinggi yang seller nak jual dan terendah untuk buyer. So itu market clearing price. So ni kat sini seller punya portion ni. So harga paling tinggi yang dia harga paling tinggi dan terendah untuk buyer beli adalah ni 20.02. And then kalau ni untuk yang kita tak ada pegangan, kita baru nak beli. So kita boleh beli pada ni harga best sell ni, harga terendah paling tinggi yang seller boleh jual. Kalau kita dah ada pegangan AJI ni, and then kita nak jual pula, kita of course lah kita nak jual pada harga yang tinggi kan. Sekarang pun 20.02. Tapi kalau kita nak cepat match kita punya order tu, nak cepat jual, kita kena jual dekat best buy. Best buy ni maksudnya buyer, harga offer buyer, harga dia nak harga yang terendah. Harga yang terendah paling tinggi yang dia boleh offer adalah ni, RM20 ni lah. So kita kena reda je lah jual dekat harga yang lebih rendah, iaitu 20.02. So kalau kita jual dekat list price, insyaAllah terus boleh match. Okay, so macam mana nak potong queue? Okay, so ada dua. Saya akan tunjuk untuk platform M Plus saja sebab saya guna M Plus. Konsep dia nak potong queue tu adalah kita kena masukkan kita punya order. Contoh kat sini yang tadi tu. Okey, kat sini. Kalau kita nak jual macam ni kan, kalau kita nak jual harga sekarang 20.02 and then best buy pula 20.00 ni. So maksudnya harga paling kita nak dapat paling kurang harga ni, best buy ni, to make sure kita dapat this price. Kalau kita ini pun kalau ikutkan cepatlah untuk match, tapi kalau kita nak make sure kita tak terlepas ni, bukan berlaku pergerakan harga ke apa, cara nak potong queue adalah kita jual kita punya stok tu pada harga yang lebih rendah daripada ni. Pada harga yang lebih rendah, kita queue je, nak jual 19, kita queue je jual 19.00, kita masuk order, dia tetap akan match pada harga
terendah paling tinggi Best Buy pada ketika itu. Jangan risau, dia tetapkan harga terendah paling tinggi. Sebab kalau pergerakan laju, pergerakan saham laju, and then kita queue pun harga ni, bila kita masuk queue tu, transaction berlaku, mungkin lot tu dah habis, mungkin unsuccessful lah kita punya order tu. Kita akan queue je sebab mungkin yang ni dah naik. Best Buy yang terbaru harga dia lebih rendah, 19.9. Ataupun nasib kita baik, ataupun kita queue kat sini, kalau nasib baik berlaku pergerakan, kita akan match dekat harga yang lebih tinggi. Masa tu mungkin 20.02 tu dah datang ke sini sebagai Best Buy. Kita queue nak jual 20, kena dekat 20.02. Sebab tu untuk elakkan risiko-risiko tak match tu, queue je dekat harga yang lebih rendah, 19.00 ke apa, dia tetap akan match dekat harga yang tertinggi, paling rendah tertinggi yang buyer boleh offer. So kita nak faham tu je. Bab nak dah ada bab nak potong queue nak beli tu tak perlulah, sebab yang kita ni sekarang case dapat IPO. So kita tengok balik. Okay, so macam platform base. Okay, apa yang kita kena take note lah. Okay, dah masuk online ni. Okay, sekejap saya login dulu. Okay, dah masuk. Okay, right. Those yang ada M+, pagi-pagi listing dia tu, tengok kat portfolio ni. Tengok kat portfolio, dia akan appear kat sini pagi-pagi tu. So dia akan keluar kat sini. Sekarang saya tak ada holding apa-apa dan saya pun ni memang tak nampak apalah. So kalau ada, just double click je, and then sama juga saya nak cerita dari segi cara nak sell. Okay, contoh, okay, kita tengok Serba Decay, famous sikit. Nampak ni dia punya market depth. Sekarang dia punya best sell 0.455. Best buy dia 0.450. Okay, kita ambil untuk sell. Okay, first, macam mana nak jual? Okay, let's say lah IPO kita ni Serba Decay. Okay, kalau Serba Decay, buka balik yang home tadi tu. Okay, Serba Decay, let's say kita berjaya dapat 90 lot. 9,000 unit adalah 90 lot lah kan. Isilah kat sini 90 lot. Okay, sekarang ni kita dah tahu current price dia. Tengok mana dia punya last, Serba Decay last lah. Okay, current price dia 0.45, and then kita isi kat sini, dia akan keluar kat sini. Bila klik sini dia akan keluar kat sini. Okay, sekarang ni kalau nak kata yelah, sebab sekarang dah tutup, dia punya best buy tadi tu lower lagi lah. Yang tadi market depth tu 0. tak silap tadi, okay ni 0.445 ni, let's say lah kalau kita kata 0.445 ni dia punya best buy, best sell dia 0.455. Ini dia punya current price apa semua. Okay, kalau IPO, benda ni semua tak ada. Sebab dia baru nak listing, dia tak ada nak best buy ke apa, semua tu tak ada. So kita macam mana kita nak cari satu harga rujukan untuk kita nak potong queue? Harga rujukan tu kita kena tengok, tuan-tuan, dekat sini. Nampak ni, TO ni. Ni yang TO ni. TO ni kita panggil sebagai Theoretical Opening Price, TOP, Theoretical Opening Price. Okay, masa hari listing tu, kita masuk dalam, kalau kata yang nak pakai web ni, masuk web ni, kita tengok dekat bahagian TO ni, IPO kita tu, counter yang IPO kita tu, contoh macam okay, Remsol lah kan, latest IPO. Okay, ni IPO Remsol. Mana Remsol? Okay, 0.45. Okay, kita tengok kat sini ada Remsol, and then kita tengok kat sini pukul 8.30 masih lagi 0.45. Maksudnya 0% lah. Kita tunggu, and then sampailah pukul 8.55. 8.55 tu dia akan ada pergerakan kat sini. So kalau 0.45, kalau lah Remsol ni 100%, pukul 8.55 kat sini dah jadi 0.9. Maksudnya dah 100% dah untung. Kan. So kita tengok kat sini, kalau 0.5 maksudnya safe untuk kita queue kat sini any price lower than 0.9. Kita tengok TO ni nanti.
Kalau Ramsol tu nanti hari masa listing tu by 855 kat sini dalam 0.55 je ke apa ke, tak apa, kita just queue je kat sini, jual kat 0.45. So kenapa kita kena alert dengan TO ni? Bukan apa, kita takut sampailah nak dekat pukul 9 pun dia punya TO ni masih lagi 0.45 ataupun dah rendah. Kalau dah rendah tu maksudnya kita kena letak kat sini, kita kena queue dekat lower price lah. Kalau 0.45 tu to be safe, kita queue je dekat harga 0.40 ataupun 0.35. Doesn't matter, dia akan match dekat harga terendah paling tinggi masa opening tu nanti. So that's how. So kalau macam ni lah, contoh kalau saya kata TO dia, kalau rezeki tuan-tuan yang dapat Ramsol ni, TO dia masa nak dekat opening tu 0.9, 100% lah, 100%. So boleh queue dekat lower. To be safe, just queue je 0.45 dia punya IPO price. Doesn't matter sebab dia akan match dekat harga terendah paling tinggi. Orang kata apa? To be safe. So kalau sampai 855 tu memang tinggi, terus queue je dekat harga IPO ataupun rendah lah daripada harga TO ni. Kat mana lagi kita nak tengok kalau kita tak boleh access dekat kita punya ni, dekat kita punya M Plus ni? Nak tengok TO ni kan, lagi satu kita boleh tengok kat saham. Sebelum tu, okay, once kita dah masuk ni, berapa lot, berapa ni, 8.5 ke atas kita boleh terus send je. Sebab dia masa tu kita panggil pre-market, order dah boleh masuk, cuma dia tak execute. Dia akan execute once pukul 9 terus dia execute. So tu cara dia, masukkan lot, make sure kita queue harga lebih rendah daripada harga TO untuk IPO tu, and then kita akan send. Okay, that's it. So kat mana lagi nak tengok TO? Okay, kita log out. Kat mana lagi nak tengok TO? Tak lain tak bukan, kita boleh tengok dekat iSaham. So kat iSaham ni macam mana nak tahu? Contoh lah, ambil je lah mana-mana serba decay juga lah kan. Okay, serba decay. Kalau pagi tu, kalau Ramsol, kita type je Ramsol pagi listing tau. Sebelum tu memang takkan keluar lah. Pagi listing tu kita type Ramsol ke apa ke IPO, then dia akan keluar macam ni. Dia tak akan ada graph, tak ada apa sebab dia IPO. Tak akan ada apa-apa indicators pun kat sini. So kat sini kita tengok ni, yang kuning ni, dia ada TO juga, theoretical opening price. So kita akan tengok, kita monitor daripada 8.5, tak payahlah 8.5, saya rasa the best is to monitor from 8.50 onward. 8.50 onward tu kita monitor apa dia punya TO ni. So kalau orang kata apa macam ni kan, pada jam 8.59 ni, whatever price TO ni, memang itulah price dia yang akan open. Kalau dia tulis kat sini kan, technical opening price 0.465, theoretical opening price. Kita tengok hari ni punya. See? Untuk hari ni punya, memang orang kata apa, opening dia memang 0.465. Harga yang akan 859 tu, itulah harga yang akan buka pada pasaran akan buka hari tu. So kita monitor je, and then kita queue untuk sell kita punya pegangan tu lower daripada harga TO. So ingat satu kita boleh tengok tadi dekat M Plus punya platform. Satu lagi boleh search je dekat iSaham ni, boleh guna tablet, handphone semua, masuk je iSaham.my, type kita punya nama IPO tu, dan kita tengok monitor IPO ni from 8.45 lah, 8.45 onward sampailah 8.55 tu, to make sure kita queue untuk jual lower daripada whatever TO ni. So tu kaedah untuk penerangan kaedah kalau dos yang guna website je lah, dia tak install app. Tapi pelik lah kalau tak ada apps kan. So those yang ada apps pula, senang, pagi-pagi tengah meeting ke apa ke, buka handphone, dah check TO apa semua, dah check macam saya cakap tadi lah, TO boleh check sama ada dekat website M Plus ataupun CGS masing-masing. Tengoklah tak semua CGS tak semua CDS account ada provide TO ni, M Plus ada. So ataupun macam saya cakap tadi, buka je iSaham.my, monitor TO, and then so kalau ni front page apps tu lah,
for those yang berjaya, pagi-pagi tu lepas subuh pukul 8, pukul 7 macam tu, dia akan keluar kat sini. Macam Remsol dia akan keluar Remsol, price dia berapa, dia akan keluar price tu lah, price 0.45, 0.0%. Lepas tu kita double click tu, dia akan bawa ke sini. Ni kita tak jumpa lah contoh IPO punya. So ni contoh, kalau Remsol dia akan keluar kat sini. Remsol semua ni putih je, tak ada percentage untung apa segala bagai. Quantity on hand ni berapa banyak IPO kita dapat lah. Average price berapa harga Remsol tu 0.45. Last semua pun sama, semua sama. Ni semua kosong-kosong, tak ada persen, tak ada apa. So kita klik sell, masuk je dekat sell ni. Yang lain-lain semua kita abaikan. Kita nak ni price ni, make sure kita isi macam yang saya pesan tadi. Kita dah monitor TO, masuk dekat harga lower daripada theoretical opening price. Boleh check dekat website M Plus, ataupun boleh check dekat isaham.my berapa technical opening price tu. Q price lower daripada theoretical opening price. Lepas tu quantity, make sure isi betul-betul. Kalau kita dapat 9,000 unit, maksudnya kita isi kat sini 90, sebab dia dah tulis kat situ darab 100 kan. So 90 lot, and then boleh klik ni lah, preview, order preview, and then klik send. Ataupun boleh klik je kat sini, skip confirmation, isi kita punya password, dan terus send kita punya order. So tu kaedah untuk potong queue dan jual kita punya IPO. In fact, nak mudah kalau kita yakin lah kita punya IPO tu memang meletup, pagi-pagi dah masuk dalam ni, kalau macam busy lah, ada meeting dan sebagainya, terus boleh queue pun pukul 8.30 onward tu. Kalau dah masuk IPO tu, terus je jual, queue je untuk jual pada harga apa, pada harga IPO tu. Kalau Remsol boleh queue je terus pada harga 0.45 untuk berapa lot yang kita dapat tu, and then terus send order. Dan kita jangan risau, pukul 9 tu kalau meletup macam mana pun, kita punya ni akan hit dekat highest opening price tu masa dia open. So tu kaedah untuk orang kata apa, potong queue dan jual IPO kalau dapat. So right, apa lagi untuk ni, I think ni dah benda lain. So that's it, insyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk sesi yang lain. Semoga bermanfaat lah perkongsian saya pada hari ini. Selamat mencuba.